KPM. Banyaknya Lego berwarna-warni ni. Ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Ada Lego, cawan pun ada. Apa nak belajar hari ni? Hai Syamira. Hai cikgu. Hai, awak nampak macam awak tengah memikirkan sesuatu tadi tu. Apa Ya, yang awak cikgu. perhatikan? Saya tengok Lego dengan cawan ni berwarna-warni. Lepas tu, tak tahu apa yang kita nak buat dengan objek ni dalam kelas kita. Okey, kalau Syamira perhatikan, susunan Lego pertama, kedua dan ketiga yang berwarna-warni tadi berbeza. Betul. Jadi apa yang kita nak belajar ialah berapa banyak cara nak susun bilangan objek yang berbeza. Wah, banyak cara nak susun. Ya. Macam mana caranya tu cikgu? Okey, tak apa, jangan risau. Lepas ni kita akan belajar macam mana cara nak menyusun bilangan objek berbeza. Wah, menarik ni. Jom cikgu, kita masuk ke kelas. Saya nak bawa lah Lego-Lego ni. Nanti semua. Jom cikgu, kita masuk kelas cikgu. Okey. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria kepada semua murid-murid yang sedang menonton. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir, di mana pada hari ini kawan-kawan selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pilih Atur. Dan hari ini di studio kita bersama dengan seorang cikgu yang merupakan ketua panitia matematik, iaitu Cikgu Siti Zubaida Mustafa. Assalamualaikum Cikgu Siti. Hai, Waalaikumsalam. Hai Syamira. Hai murid-murid di rumah. Apa Sihat, khabar cikgu? semua? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah cikgu. Saya yakin murid dekat rumah teruja tak sabar dengan nak belajar dengan Cikgu Siti. Tetapi sebelum tu, tak lupa untuk diperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat yang bersama dengan kami di studio pada hari ini, iaitu Cikgu Fatimah Zahra Uthman atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Fati. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Sihat Cikgu? Terima kasih Cikgu Fati kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Siti, hari ini kita nak belajar tentang pilih atur. Ada Lego, ada cawan berwarna. Macam mana sebenarnya nak susun objek ni Cikgu? Okey Syamira, kalau tadi masa awal-awal awak masuk tadi, awak perhatikan ada 3 Lego berbeza dengan susunan berbeza. Jadi hari ini pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari bilangan susunan and objek berbeza. Okey. So sebelum itu kita kena faham dulu maksud pilih atur ya murid-murid sekalian. Okey, pilih atur ialah bilangan cara menyusun sesuatu objek. Pilih atur boleh dibuat dengan membenarkan pengulangan atau sebaliknya. Okey, so kesimpulan pada hari ini kita ada 3 kes pilih atur yang kita akan terokai bersama yang murid-murid juga perlu tahu, iaitu yang pertama pilih atur bagi n objek berbeza. Yang kedua ialah pilih atur bagi n objek berbeza diambil r objek dalam satu masa, dan juga yang ketiga ialah pilih atur yang n objek yang melibatkan objek secaman. Baiklah. Okey. So, kita tak nak buang masa lagi Syamira. Kita cuba kepada mencari bilangan pilih atur bagi n objek berbeza. Okey, sebagai contoh aktiviti kita tadi dekat meja, kita dapat lihat ada 3 objek, iaitu 3 butir Lego yang berwarna-warni dengan 3 susunan berbeza. Okey, kita ada warna Lego berwarna hijau, merah dan kuning. Jadi, bagaimana untuk mencari bilangan susunan keseluruhannya untuk 3 objek berbeza, iaitu di sini berbeza dia punya apa Syamira? Dia punya warna? Betul, warna berbeza. Okey, jadi kat sini cikgu perkenalkan satu kaedah kotak. Okey, di mana kaedah kotak ni kita ada 3 objek berbeza warna tadi. Jadi n bersamaan dengan 3. Okey, so kita perlukan 3 kotak kosong. Di mana kotak yang pertama kita ada 3 pilihan warna Lego tadi. Jadi kita letak nombor 3 untuk kotak yang pertama. Manakala untuk kotak yang kedua kita ada 2 pilihan yang berikutnya. Jadi kita akan letak nombor 2, dan juga kotak yang ketiga hanya ada 1 saja pilihan, dan kita akan menggunakan petua pendarapan. Masih ingat lagi dalam silibus sebelum ini, petua pendarapan di mana kita perlu darabkan 3 darab 2 darab 1 bersamaan dengan
6 cara. Jadi Syamira dah terjawab tak soalan awak tadi? Berapa bilangan susunan butir susunan 3 Lego di atas meja tadi? Oh, maksudnya ada 6 cara lah nak susun Lego ni, cikgu. Okey. Menarik ya. Alright, seterusnya kita pergi kepada kalau bukan 3 bagaimana pula Syamira? Mungkin kalau kita ada 4 objek berbeza atau kesimpulannya n objek berbeza. Okey, mari kita tengok kaedah untuk menentukan formula dia. Okey. So, tadi kita ada 3 darab 2 darab 1 bersamaan 6. 3 darab 2 darab 1 ni murid-murid sekalian, kita perkenalkan sebagai 3 faktorial. Okey Syamira, faktorial ni perkataan baru mungkin. Okey, bagi murid-murid tingkatan 5. Okey, dalam pilih atur kita ada simbol faktorial. Di mana maksud n faktorial ialah hasil darab integer positif yang sama atau lebih kecil dari n. Okey. Jadi daripada aktiviti kita tadi, kita dapat rumuskan pilih atur bagi n objek berbeza bersamaan dengan n faktorial, iaitu bersamaan dengan n darab n tolak 1, darab n tolak 2 dan seterusnya, darab 3, darab 2 dan darab 1. Okey, jadi di situlah kita dapat formula bagi pilih atur bagi n objek berbeza, iaitu n Pn bersamaan dengan n faktorial. Okey. Kat sini ada 2 simbol baru yang murid-murid baru kenal mungkin dan Syamira ya. Kita ada simbol P dan juga faktorial. Tanda seru tu cikgu kan? Ya. Ada juga murid tanya tanda seru tu marah ke cikgu? Bukan marah ya. Okey, itu nak mengajak kita nak belajar. Kat mana kita nak dapatkan tanda seru? Okey, mari tengok kalkulator murid-murid sekalian. Okey, cikgu ajar. Baik. Okey, cara menekan simbol P terlebih dahulu. Okey, so jadi tadi kita ada 3P3. Okey, untuk menyelesaikan menggunakan kalkulator, kita ada N bersamaan dengan 3 objek di mana 3P3. Okey, cuba Syamira buat sama-sama dan murid-murid di rumah juga boleh sama-sama buat. Tekan 3. Tekan 3. Okey, arahan pertama dia tekan 3. Lepas tu kita akan cari simbol P iaitu Shift X. Shift darab. Maafkan saya, Shift darab. Okey, dan 3 lagi sekali. Baiklah, cikgu. Okey. 3. Berapa Syamira dapat jawapan dia, Syamira? Shift darab 3. Saya dapat jawapannya 6. Okey, murid-murid di rumah bagaimana? Okey, betul ya, jawapan dia 6. Okey. Tahniah Syamira dan murid-murid di rumah, mungkin cikgu rasa dapat sama jawapannya. Okey, berikutnya bagaimana pula kita nak tekan simbol faktorial tadi? Okey, cuba Syamira tengok kat kalkulator, cari simbol faktorial. Murid-murid di rumah juga. Okey, boleh perhatikan simbol faktorial boleh dicari dengan menekan 3 bagi pilih atur n objek kita tadi ialah 3 objek berbeza. Jadi 3 faktorial dengan menekan 3 shift dan juga x negatif 1. X negatif 1. Okey. Wow, dapat jawapan berapa Syamira? Saya dapat 3 tanda seru tadi tu kan, 3 faktorial. Kalau tekan sama dengan 6. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi kedua-dua simbol boleh digunakan untuk mencari bilangan n objek, bilangan pilih atur bagi n objek berbeza tersebut. Okey, jadi semua murid-murid dan Syamira telah pandai bagaimana untuk mencari bilangan n objek berbeza dalam bentuk linear ataupun kita panggil sebaris. Kalau perhatikan atas meja tadi, Syamira pun perhati ada 4 butir gelas yang juga berwarna-warni disusun dalam bentuk apa Syamira? Dalam bentuk bulatan, cikgu. Ya, betul. Bagaimana pula bilangan susunan dalam bentuk bulatan bagi n objek berbeza? Okey, jadi sebagai contoh, saya minta tolong Syamira, cuba Syamira pegang gelas-gelas kat depan ni, cuba susun berapa banyak yang boleh, bilangan cikgu, susunan yang Syamira boleh perolehi. Kalau susunan bulatan, dalam bentuk bulatan. Okey, mungkin Syamira boleh susun atas ni saja. Okey, atas ni. Tukar-tukarkan tempat dia. Saya dapat 1. Okey, ini kalau merah depan dengan kuning. Kalau saya tukar mungkin belah sini. Banyak ni cikgu, banyak tapi saya tak tahu berapa banyak saya boleh dapat ni. Jangan risau Syamira dan murid-murid sekalian. Okey, jadi kita terangkan kat sini caranya, okey. Bagaimana cari bilangan cara menyusun dalam bentuk bulatan 4 biji gelas yang berbeza warna tadi. Okey, kita ada 4 biji gelas. Okey, kita wakilkan gelas pertama gelas K sebagai kuning, H gelas hijau ialah H dan merah sebagai huruf M dan juga ungu sebagai huruf U. Okey, jadi perhatikan susunan dia. Kalau kita ubah kedudukan gelas kuning pada kedudukan di atas, susunan kita baca tetap K
KUMN. Okey, mengikut arah jam. K, kuning, ungu, merah, hijau. Baik. Okey, seterusnya kalau kedudukannya berada ke gelas kuning juga, kita perhatikan gelas kuning. Kalau berada di bahagian kanan, tetap KUMN. Dan seterusnya kalau di gelas kuning berada di bahagian bawah, tetap KUMN susunannya. Maafkan saya, KUMH. Dan juga kalau gelas kuning berada di bahagian kiri, tetap KUMH. Jadi kesimpulan dekat sini boleh dikatakan bilangan 4 susunan dalam bulatan merupakan satu susunan linear, iaitu satu susunan dalam sebaris. Boleh dikatakan 4 mewakili satu susunan linear. Jadi di situ kita boleh buat okey, seperti tadi susunan linear tadi, cuba Syamila cari balik kembali. Baik. Kita dah belajar tadi kalau ada M objek berbeza. Jadi kalau dalam bentuk linear tadi, formula dia apa dia, Syamira dan murid-murid sekalian? Dalam bentuk linear ya cikgu. P sama dengan factorial. N factorial. N Okey. factorial. Jadi kita ada berapa gelas? Kita ada 4 cikgu. 4. Jadi boleh tekan kalkulator. P sama dengan 4 factorial. Okey. Baiklah. Itu ialah bilangan cara dalam susunan N objek berbeza dalam bentuk sebaris. Sekarang untuk dalam pilih atur N objek berbeza dalam bentuk bulatan pula, murid-murid, kita perlu bahagikan dengan N objek tersebut. Sebab tadi kita wakilkan 4 susunan dalam bulatan mewakili satu susunan linear. Jadi kita perlu bahagikan dengan 4 supaya nombor tersebut susunan tersebut tidak berulang 4 kali. Okey. Jadi di situ kita akan dapat rumus bagi pilih atur N objek berbeza dalam bulatan bersamaan dengan N factorial per N, juga bersamaan dengan N darab dengan N tolak 1 factorial per N, dan akhirnya N atas dan N bawah kita hapuskan. Jadi kita akan dapat N tolak 1 factorial. Baiklah. Rumus bagi pilih atur N objek berbeza dalam bulatan. Boleh Syamira? Boleh, murid-murid cikgu. sekalian? Okey, tahniah. Okey, ini tadi jawapannya, bilangan cara susunan 4 gelas dalam bentuk bulatan. Okey, boleh kira bersama-sama murid ya. N factorial tadi, N kita ialah 4. Baiklah. Jadi 4 factorial per 4. Okey, berapa jawapannya Syamira dan murid-murid sekalian? Untuk buat factorial 4 shift X tolak 1. Betul, tepat sekali. Baiklah, lepas tu saya terus tekan bahagi ya cikgu. Betul, bahagi dengan 4 cikgu. N ialah 4 objek, betul. Okey. Okey, berapa jawapan Saya Syamira? dapat jawapannya 6. Ya, tepat sekali. Murid-murid juga cikgu percaya semua dapat jawapan yang sama, betul? Okey, tahniah Syamira dan murid-murid sekalian. Okey, so itu bahagian pertama kita pada hari ini, iaitu mencari N, pilih atur bagi N objek berbeza dalam bentuk linear dan juga bentuk bulatan. Baiklah cikgu. Wow, itu untuk satu butir kan cikgu? Ya. Nanti kita akan belajar pula dengan Cikgu Siti bagaimana kalau nak cari 2 butir pula ni, 2 butir Lego, 2 butir cawan, macam mana kan? Okey, selepas ini jangan ke mana-mana, kita sambung lagi sesi pembelajaran kita hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, selamat menimba ilmu bersama dengan kami. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pilih Atur. Dan sebentar tadi kita sudah mengetahui bagaimana nak mencari N objek berbeza. Dan sekarang ini kita nak belajar pula dengan Cikgu Siti bagaimana caranya untuk mencari R daripada N objek berbeza. Ada R, ada N, macam mana tu? Macam mana tu Cikgu? Okey, seterusnya ya. Syamira, jangan risau tadi. Kalau kita belajar tadi, saya betulkan kita mencari bilangan susunan, iaitu pilih atur bagi N objek berbeza dengan 3 Lego yang berwarna 3 warna Lego berbeza. Jadi untuk kali ini kita ada 4. Kalau perhatikan di meja, kita ada 4 warna Lego berbeza. Okey, R dari N objek berbeza bererti kita tidak mengambil semua. Kita untuk susunan kita hanya memilih 3 sahaja untuk susunan. Jadi boleh dikatakan 3 atau 2 atau 1. Baik. Okey, bagaimana untuk mencari bilangan pilih atur bagi
N objek berbeza diambil R pada satu masa. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, sebagai contoh aktiviti kita kali ini, pilih atur 4 butir Lego berbeza diambil 2 butir sahaja ya murid-murid. Okey, bagaimana? Okey, kita ada 4 warna di sini, merah, kuning, biru dan hijau. Okey, jadi bilangan N kita ialah 4. Okey. R pula ialah berapa objek yang diambil. Okey, kita ambil R bersamaan dengan 2. Kita gunakan kaedah kotak juga. Jadi kita hanya perlukan berapa kotak tadi ya Syamira? Kalau kita hanya ada 2 sahaja diperlukan? Kita perlukan 2 kotak je cikgu. Betul, pandai murid-murid pun sama. Okey, jadi kita perlukan 2 kotak sahaja. Okey, untuk kotak yang pertama sama seperti pilih atur N objek berbeza tadi, kita ada 4 Lego yang berwarna yang boleh kita warna berbeza. Untuk pilihan yang pertama iaitu kita ada 4, kita boleh letakkan nombor 4 dalam kotak pertama. Manakala untuk yang kedua hanya tinggal berapa Syamira? 3 cikgu. 3 sahaja pilihan. Jadi kesimpulannya pilih atur bagi kes ini ialah 4 darab 3 bersamaan dengan 12. Okey, 4 darab 3 tadi ni Syamira dan murid-murid sekalian bersamaan juga dengan kita kaitkan dengan faktorial tadi iaitu 4 darab 3 darab 2 dan darab 1. Manakala dalam masa yang sama 2 darab 1 telah dihapuskan, sebab tu kita bahagikan dengan 2 darab 1. So 2 darab 1 akan dimasukkan supaya tinggal 4 darab 3. Jadi boleh disimpulkan di situ bersamaan dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Okey, 2 faktorial di bawah pula Syamira boleh perolehi dengan menolak 4 dengan 2. Jadi 4 tadi ialah N dan 2 ialah R, betul. Jadi kesimpulannya formula ini kita akan generate formula dia iaitu 4 faktorial per 4 tolak 2 faktorial, dan akhirnya kita akan perolehi formula atau rumus bagi NPR sama dengan N faktorial per N tolak R faktorial. Okey, boleh faham Syamira dan murid-murid sekalian? Okey. Seterusnya ini formula, ini rumus yang kita dapat tadi iaitu NPR bersama dengan N faktorial per N tolak R faktorial bagi pilih atur N objek berbeza diambil R objek pada satu masa, iaitu N ialah objek berbeza tersebut, R ialah objek yang diambil dalam satu masa. Okey, jadi murid-murid faham dan Syamira pun juga faham. Mari kita sama-sama buat contoh 2. Okey, mari fahamkan soalannya. Cari bilangan cara membentuk 3 digit daripada 4, 5, 6, 7 dan 8 tanpa ulangan. Okey, kita perlukan berapa ya Syamira? Kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5 cikgu. Okey, jadi 5 tersebut merupakan N, iaitu objek berbeza yang asal. Okey, maka di sini soalan ini kita tekankan kembali, cari bilangan cara membentuk 3 digit. Jadi kita hanya perlukan 3 sahaja digit ya Syamira dan murid-murid sekalian. Jadi kalau N sama dengan 5, semuanya ada 5, jadi R sama dengan 3. Ya, tepat sekali. Pandai Syamira dan murid-murid sekalian. Jadi di situ kita boleh gunakan formula yang kita pelajari tadi iaitu simbol P 5 P3. Okey, boleh tekan kalkulator bersama-sama Syamira dan murid-murid sekalian? Boleh cikgu. 5 P3 shift darab 3 kan cikgu? Ya, shift darab 3 untuk P sama dengan baiklah, dia akan sama dengan 60 cikgu. 60. Okey, mari kita semak sama-sama murid-murid sekalian. Sama tak jawapan Syamira dan jawapan di skrin? Okey, 5 P3 bersamaan juga dengan 5 faktorial per 5 tolak 3 faktorial, iaitu N per N tolak R sebentar tadi. N faktorial per N tolak R faktorial. Jadi bersamaan dengan 5 faktorial per 2 faktorial juga bersamaan dengan 60. Tepat sekali jawapan 60. Syamira dan murid-murid sekalian. Okey, seterusnya kita cuba juga kaedah kotak. Okey, kaedah kotak untuk menyelesaikan soalan ini. Baiklah. Kita ada 3 digit yang diperlukan. Jadi R dia ialah 3. Jadi 3 kotak yang diperlukan. Boleh buat sama-sama murid-murid dan Syamira? Boleh cikgu. Okey, jadi seperti yang tadi, kita ada kotak yang pertama, ada berapa pilihan tadi? Untuk kotak yang pertama ada 5 pilihan. 5 pilihan, betul, sama ada nombor 4, 5, 6, 7 atau 8. Okey, betul. Jadi kat situ kita letak sebagai simbol 5 pilihan, dan kotak yang kedua hanya tinggal 4 pilihan. Begitu juga kotak ketiga tinggal 3 pilihan. Jadi kesimpulannya bilangan cara pilih atur bagi kes tersebut ialah
bersamaan dengan 5 darab 4 darab 3. Okey, dan sama juga jawapannya bersamaan dengan 60. Okey, kita type 60 Baik cikgu. Alright, so semua dah faham. Jadi kita ingatkan kembali, pilih atur N objek berbeza, diambil R objek dalam bulatan. Rumusnya ialah P dalam bulatan bersama dengan P sama dengan N faktorial per N. Baik. Iaitu pilih atur N objek berbeza diambil R dalam bentuk bulatan bersamaan N PR per N. Okey, di sini kita kaitkan bagaimana untuk mencari formula dalam bulatan pula, rumus dalam bulatan. Okey, jika tadi formula kita N objek berbeza diambil R objek dalam bentuk linear, iaitu P bersamaan dengan N faktorial per N, maka sekarang pilih atur bagi N objek berbeza diambil R bentuk bulatan bersamaan dengan NPR per R. Okey, iaitu R sahaja yang diperlukan, jadi R sahaja kita perlu bahagikan dengan R. Baiklah. Okey, di mana N ialah bilangan objek asal dan R bilangan objek yang diambil. Okey, boleh ya? Alright. Sekarang mari kita tengok contoh bagi N objek berbeza diambil R objek pada satu masa dalam bentuk bulatan. Okey, kita buat sama-sama soalan contoh 3. Okey, Syamira dan murid-murid di rumah boleh cuba sama-sama. Okey, soalannya, seorang pekerja restoran perlu menyusun 7 biji pinggan di atas meja bulat yang memuatkan 5 biji pinggan sahaja seperti gambaran dirajah. Cari bilangan pilih atur bagi menyusun pinggan-pinggan tersebut. Okey, jadi sama juga seperti tadi Syamira, berapa sebenarnya kita perlukan N dan R-nya? Okey, kalau untuk N ialah 7 biji pinggan. Ya, tepat sekali. Kalau untuk R ialah 5 biji pinggan. Ya, pandai Syamira dan murid-murid sekalian. Cikgu percaya anda semua pun tahu macam mana nak mendapatkan nilai N dan R. Okey, jadi seterusnya kita telah ketahui rumus bagi bilangan pilih atur bagi bentuk bulatan. Okey, iaitu 7P5 bahagi 5, 7/5 P5. Okey, murid-murid sekalian boleh cuba jawab dengan menekan kalkulator. Berapakah jawapannya Syamira dan murid-murid sekalian? Baiklah, bahagi dengan 5. Jawapannya ialah 504 cikgu. 504. Okey, betul tak murid-murid sekalian jawapan? Ya, tepat sekali. Kita ada 504 cara menyusun 5 daripada 7 biji pinggan di atas bentuk meja bulat tadi. Okey, tanya Syamira. Baik, betul jawapan saya cikgu. Ya, tepat sekali. Baiklah. Baik cikgu, kalau murid-murid kan nak menentukan bilangan cara susunan yang mungkin yang bolehlah bagi 4 warna Lego yang berlainan, tetapi diambil 3 warna pada satu masa. Macam mana caranya cikgu? Okey, kalau cara yang tu pula kita akan tengok ke segmen yang seterusnya nanti. Okey, itu segmen yang seterusnya. Betul. Tetapi untuk sekarang ni macam mana kawan-kawan? Dah faham ke belum? Ada sedikit perbezaan rumusnya kan cikgu? Ya, betul. Kalau nak cari N, lain. Kalau nak cari R, lain. Jadi pastikan anda memahami soalan terlebih dahulu. Macam mana Cikgu Siti Zubaidah dan terangkan tadi. Baiklah cikgu, nampaknya untuk segmen ini saya rasa cikgu dah selesai penerangan. Selepas ini ada lagi. Jangan ke mana-mana kawan-kawan. Kalau nak terus faham dan juga menguasai bagaimana caranya untuk menjawab bab pilih atur dalam matematik tambahan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. KPM. Baik kawan-kawan, masuk ke kelas semula kerana hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjawab bagi bab 4 iaitu pilih atur dalam buku teks matematik tambahan untuk murid-murid tingkatan 5. Kita dah tahu bagaimana caranya untuk menjawab pilih atur bagi N objek yang berbeza pada suatu masa. Dan sekarang ini di segmen ini kita nak tanya pula cikgu bagaimana cara untuk mengetahui N objek secaman. Apa secaman tu cikgu? Okey Syamira, itu secaman dalam bahasa Melayu boleh diistilahkan
dilibatkan sebagai secaman seperti sama. Sama. Mungkin sifat yang sama. Serupalah. Ya, lebih kurang serupa. Secaman. Okey, kalau kita tengok contoh di atas meja ya Syamira, kita ada susunan 7 butir Lego dekat situ, betul? Betul, Okey, cikgu. boleh tak Syamira bagi tahu kat cikgu dan murid-murid juga perhatikan yang mana satu warna yang merupakan secaman? Warna biru, Ya. warna hijau. Biru dan hijau je Biru cikgu. dan hijau, tepat sekali. Jadi kita ada berapa bilangan objek secaman bagi biru? Kita ada 3 cikgu. 3 dan juga lagi satu ialah objek secaman warna hijau. Ada 2. Betul. Okey, jadi sekarang bagaimana pula untuk mencari bilangan cara ataupun susunan ataupun pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, dia ada rumus yang lain juga Syamira ya. Okey, kalau kita tengok contoh di skrin, soalannya ialah hitung bilangan cara menyusun 7 butir Lego seperti rajah di bawah. Okey, sama juga seperti rajah seperti gambaran di atas meja tadi. Kita ada 7 butir Lego dengan Lego biru dengan 3 susunan yang sama akan dianggap sebagai satu susunan. Okey, kalau kita buat aktiviti ya Syamira ya, kita akan susun biru di depan, 3 biru tu akan jadi sama. Walaupun 3 susunan menggunakan 3 biru, biru yang pertama, biru kedua dan biru ketiga, dia akan menjadi tetap satu susunan yang sama. Jadi kita simpulkan situ, Lego biru dengan 3 susunan yang sama akan dianggap sebagai satu susunan. Baiklah. Sama juga dengan Lego hijau. Okey, Lego hijau dengan 2 susunan yang sama akan dianggap sebagai satu susunan sebab kita ada 2 Lego berwarna hijau. Baik. Okey, kalau cuba Saya letak macam ni boleh cikgu? boleh. Jadi kawan-kawan boleh nampak. Macam ni. Mungkin boleh juga kita cantumkan semua. Sebenarnya dia adalah berselang-selang. Sebab kita berselang-selang. boleh buat dia sekali ataupun dia berselang-selang. Baik, Yang cikgu. penting kita nak tekankan di situ murid-murid, jika warna biru di depan, untuk 7 Lego yang disusun, warna biru yang pertama sama ada warna biru pertama di depan atau warna biru yang kedua di depan atau warna biru yang ketiga di depan, tiga-tiga bacaan susunan itu tetap menjadi hanya satu susunan sahaja, iaitu dia tetap bermula dengan biru. Okey, faham ya? Okey, baiklah. Jadi bilangan pilih atur bagi 7 butir Lego yang merupakan objek secamannya ialah 3 Lego biru dan juga 2 Lego hijau bersamaan dengan P bersamaan dengan 7 faktorial. 7 ialah 7 nilai N kita. Okey, mungkin murid-murid dan Syamila boleh tekan kalkulator bersama-sama untuk mencari nilainya. Jadi 7 faktorial. 7 faktorial. Kawan-kawan macam mana cari faktorial? Ingat lagi. Caranya 7 shift X tolak 1 sama dengan saya dah dapat dah cikgu jawapannya. Tadi 7 Syamira faktorial. baru dapat nilai bagi 7 faktorial. pilih atur bagi n objek berbeza, iaitu 7 faktorial saja. Jadi kita ada objek secaman. Di sini kita perlu bahagikan dengan 3 faktorial dan 2 faktorial. Okey, cuba bahagikan jawapan tadi dengan 3 dan 3 faktorial dengan 2 faktorial. Okey. Baiklah. Boleh cuba bahagikan murid-murid? Boleh cikgu. Kerana tadi kita dah kata kalau 3 susunan Lego biru yang sama di hadapan akan menjadi satu susunan. Begitu juga dengan 2 Lego hijau yang sama di hadapan, Lego hijau pertama dan kedua tetap menjadi satu susunan. Okey, berapakah jawapannya? Syamira dan murid-murid sekalian? Ialah 420. Betul tak cikgu? Betul, tepat sekali. Wah, Okey, terbaik betul. Syamira dan murid-murid sekarang. Cikgu pasti anda pun dapat jawapan yang sama. Okey, untuk bahagian ini kesimpulan kita dapat ialah rumus pilih atur n objek yang melibatkan objek secaman mudah sahaja, iaitu pilih atur yang asal iaitu n faktorial dibahagi dengan a faktorial darab dengan B faktorial, di mana A dan B ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman tadi. Sekiranya kita ada 3 objek secaman, maka kita akan darab dengan A faktorial, B faktorial dan C faktorial sebagai objek secaman yang berulang. Okey, objek secaman tadi jika ada lah. Jadi tapi kalau kes kita tadi hanya 2 saja objek secaman, jadi kita ada A dan B. Alright, boleh faham semua murid-murid? Boleh cikgu, tapi saya nak jawab soalan. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman saya. Semangat tu. Itu yang kita mahu. Okey, baiklah sekarang kita pergi kepada contoh 4. Kita cuba uji pengetahuan tentang pilih atur yang melibatkan n objek berbeza yang melibatkan objek secaman. Okey, mari lihat pada skrin.
Kita ada soalannya, terdapat 2 buah buku berwarna merah, 2 buah buku berwarna kuning dan sebuah buku berwarna ungu, hijau dan biru di sebuah rak buku. Okey, seperti gambar rajah. Okey. Kita ada 2 berwarna merah, 2 berwarna kuning dan 2 berwarna ungu. Satu ungu, cikgu. Satu ungu. Okey, satu ungu, satu hijau dan satu biru. Biru, betul. Okey. Cari bilangan cara semua susunan, semua buku itu disusun dalam satu baris. Okey. Yang ni ada objek secaman tak, Syamila? Ada, cikgu. Okey. Apakah objek secamannya? Warna apa kawan-kawan? Betul. Warna kuning dan juga warna merah, cikgu. Tepat sekali. Jadi kita ada 2 objek secaman iaitu kuning sebanyak 2. bilangannya 2 dan juga merah Bilangannya pun 2. 2. Jadi dengan menggunakan rumus pilih atur bagi objek secaman iaitu P, penyelesaian dia ialah P bersamaan dengan 7 faktorial dibahagi dengan bahagi dengan saya ingat formula tadi, cikgu. Rumusnya A faktorial B faktorial. Kita Ya, betul. gantikan dia akan jadi 2 faktorial 2 faktorial. tepat sekali, Syamira. Okey, cuba tekan kalkulator murid-murid dan Syamira. Kita nak tengok Baiklah. berapakah jawapan bagi 7 buah buku yang dengan melibatkan objek secaman iaitu 2 berwarna kuning dan juga 2 berwarna merah. Merah. Baiklah. Berapakah jawapannya? Saya akan buat satu persatu. Dan untuk 2 faktorial, ingat kawan-kawan, 2 faktorial 2 shift X tolak 1 darab 2 shift X tolak 1, kita akan dapat 4. Jadi 540 bahagi dengan 4, jawapannya 1260, cikgu. Okey, betul tak jawapan tadi? Okey, mari kita tengok. Okey, di sini tadi kita tekankan kembali. Clue dia ialah objek secaman ialah 2 buku kuning dan juga 2 buku merah. Disebab tu yes. Jadi jawapan tadi kita dapat ialah 1260. Tepat sekali, Syamira dan kawan-kawan semua, murid-murid semua dapat pengetahuan dan telah mahir bagaimana untuk menekan kalkulator untuk mencari simbol P dan juga menyelesaikan rumus pilih atur. Okey, Baik. tahniah murid-murid dan Syamira juga. Tahniah kawan-kawan semua. Baik, cikgu. Ada lagi, cikgu, soalan tambahan? Okey. Rasanya soalan yang berikutnya kalau dah nampak bersemangat untuk menjawab, murid-murid semua sudah faham, Syamira juga bersemangat untuk menjawab lebih soalan. Kita Ada dalam pergi buku kepada teks? slot yang berikutnya. Ada dalam buku teks pun ya juga. Tapi kita pergi ke slot yang berikutnya. Boleh, cikgu. Okey. Kita pergi ke segmen yang berikutnya, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kawan-kawan jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami di slot mendengar atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, macam mana? Masih bersemangat bersama dengan kami dalam kelas hari ini? Kalau ya, Alhamdulillah. Jom kita teruskan lagi fokus kita untuk belajar matematik tambahan bersama-sama dengan Cikgu Siti Zubaidah. Baiklah cikgu, di segmen ini kan cikgu, apa pula yang cikgu nak terangkan kepada saya serta kepada rakan-rakan yang berada di rumah? Okey, Syamira dan rakan-rakan di rumah. Murid-murid di rumah, tadi kita dah belajar bagaimana mencari bilangan pilih atur bagi 3 kes berbeza. Okey, jadi sekarang cikgu tahu murid-murid sekalian ingin menguji setakat mana kefahaman anda tentang pilih atur atau bilangan cara susunan. Baik, okey, cikgu. apa kata kita tengok soalan-soalan latihan. Okey, mari kita menariknya. cuba sama-sama murid-murid Jom. dan Syamira. Okey, uji minda yang pertama. Soalannya, cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan ceria tanpa ulangan huruf. Okey, ceria ada berapa huruf di situ? Kita perhatikan. Ada 5 cikgu. Okey, betul. Jadi bagaimana kita nak mencari bilangan cara menyusun tadi? Formula mana yang perlu dikaitkan? Rumus mana yang perlu dikaitkan? Rumus 5 mana? huruf berbeza. Ini menggunakan rumus
N bersamaan dengan 5. Betul kan cikgu? Betul. Sebab ada 5 huruf, jadi N merupakan 5. Lepas tu menggunakan rumus NPN. NPN 5P5 juga bersamaan dengan 5 faktorial. Okey, cuba murid-murid dapatkan jawapan dengan menekan kalkulator. Baiklah. Okey, 5 terbaik. Kita ada N bersamaan dengan 5. Jadi 5P5 bersamaan dengan 5 faktorial. Kalau kita guna kalkulator, 5 faktorial bersamaan dengan 120 cikgu. 120. Ya, betul. Tepat sekali. Tanya, 120 cara untuk menyusun perkataan ceria. Okey. Bagaimana pula kalau kita nak guna kaedah kotak? Okey, kita sarankan juga murid-murid menggunakan kaedah kotak untuk menyusun N objek berbeza, iaitu kaedah kotak, di mana kita perlukan 5 kotak. Betul Syamira? Betul, Okey, cikgu. sebab N kita ialah 5. Jadi 5 kotak tersebut, untuk kotak yang pertama, seperti soalan yang sebelum ni, 5 kotak pertama kita ada 5 pilihan huruf, iaitu C, E, R, I, A. Dan kotak kedua 4, 3, 2 dan 1 secara berturutan bersamaan dengan 5 darab 4, darab 3, darab 2 dan darab 1 bersamaan dengan 120. Juga jawapan yang sama. Wah, Okey, baik cikgu. seronok dah tu kan, sebab kita dah jawab dengan betul. Untuk N objek pilih atur bagi N objek berbeza. Okey, mari kita ke soalan yang kedua pula. Okey, Syamira and murid-murid di rumah. Boleh cikgu? Okey, Jom. uji minda 2. Alright. Di sini tanpa menggunakan kalkulator. Baiklah. Sebenarnya soalan ni kadang-kadang dia sebut tanpa menggunakan kalkulator, tapi sebenarnya boleh digunakan pengetahuan yang hendak diuji ialah pengetahuan tentang faktorial tadi. Baik, Okey, cikgu. soalan A ialah 8 faktorial per 5 faktorial. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikannya? Okey, 8 faktorial tadi diketahui dengan murid-murid di rumah dan juga Syamira boleh sama-sama tunjukkan 8 faktorial bersamaan dengan ini tanpa menggunakan kalkulator kan ya, cikgu? betul. Okey, Ini menunjukkan murid-murid perlu menunjukkan cara kerja. Cara kerja bagaimana untuk menyelesaikan 8 faktorial bahagi 5 faktorial. Okey. Bagaimana Jadi agaknya? jawapannya- Boleh tak Syamira tolong kawan-kawan di rumah untuk mencari jawapan dia? Boleh cikgu. Okey, saya susun terlebih dahulu. 8 faktorial dia akan jadi 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Sama juga dengan 5 faktorial kan cikgu? Betul. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Lepas tu cikgu saya nampak ada pengulangan nombor ni cikgu. Betul, tepat sekali. Jadi macam cikgu dah terangkan tadi, kita hapuskan saja yang sama. Tepat sekali, pandai. Potong, Nombor yang potong. sama, penyebut dan pengangka boleh dimansuhkan, iaitu kita mansuhkan daripada nombor 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Betul Syamira? cikgu. Betul cikgu. Okey, akhirnya kita akan dapat jawapan yang tinggal ialah 8 darab 7 darab 6 bersamaan dengan 336. Ya, tepat sekali. Tahniah Syamira, dan cikgu percaya murid-murid di rumah juga dapat jawapan tersebut. Okey? Baiklah. Okey, terbaik. Okey, seterusnya kita tengok soalan B pula. Okey, kalau diperhatikan kat sini Syamira, soalan B murid-murid tiada nombor. Di sini lagi sekali murid-murid diuji tentang pengetahuan pengetahuan faktorial. Okey, mari cuba selesaikan. N tolak 1 faktorial bahagi atau per N faktorial. Wah, macam mana ni? Okey, saya cuba ya cikgu. Pengetahuan kita tentang N faktorial tadi ialah N tolak 1 faktorial, kemudiannya darab dengan N tolak 2 dan seterusnya, N tolak 3 dan berikutnya. Baiklah. Kalau macam ni kan cikgu, kita perlukan sehingga 3 sahaja ke cikgu? N tolak 1? Sebenarnya berikutnya ada dot, kita boleh letakkan simbol dot yang berikutnya lah, kerana dia banyak lagi pendarapan yang berikutnya sehingga mendapat 3 darab 2 darab 1. Baiklah. Okey. Jadi kalau saya dapat boleh macam ni Syamira cikgu. tunjukkan? Okey, ini saya belum siap lagi. Tapi macam ni susunan yang saya buat. Kemudian saya akan hapuskan yang sama. Ya, sekali lagi. Okey, kalau macam ni, kalau kita tengok yang samanya ialah N tolak 1 dan N tolak 2. Dan juga seterusnya. Dan seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok dekat skrin, N tolak 1, N tolak 2, N tolak 3, kita buat simbol dot berarti seterusnya banyak lagi hasil pendarapan. Kita hapuskan di atas dan di penyebut dan pengangka. Jadi yang tinggal tepat sekali Syamira, kita tinggal 1
per n. Okey, jadi sama juga n tolak 1 faktorial bahagi dengan n darab n tolak 1 faktorial. Jadi atas dan bawah penyebut dan pengangka yang sama kita hapuskan. Jadi tinggal 1 per n. Tahniah lagi sekali Syamira. Wow, Begitu juga kawan-kawan. murid-murid. Nampaknya semakin pandai dan tentang bab pilih atur ini. Dan penekanan di sini ialah untuk soalan ni ialah kemahiran kita tentang faktorial, nilai faktorial. Okey, apa kata kita pergi ke soalan yang berikutnya? Okey, uji minda. Soalan berikutnya kita ke arah yang lebih tinggi sedikit. Okey, Syamira? Baik, cikgu. Iaitu kemahiran berfikir arah tinggi. Soalan kebat ya murid-murid. Okey, soalan kebat ni perlu dibiasakan untuk menjawab sebagai menguji pengukuhan tentang pengetahuan bab pilih atur ini. Okey, soalannya, Adam menjamu selera dengan isteri dan 3 orang anaknya. Mereka duduk di meja bulat dalam sebuah restoran. Okey, dekat situ ditekankan meja bulat ya Syamira. Okey, cari susunan kedudukan mereka jika kita ada 2 soalan kat situ. Jika tiada syarat, bererti dia berada dalam susunan berapa orang semuanya Syamira? Kita ada berapa orang? Berapa orang? Okey, Adam seorang, isteri seorang, 3 orang anak. Jadi 5 orang, cikgu. Ya, betul. Jadi 5 orang untuk disusun dalam Bulatan. kedudukan bulatan. Okey. Dan yang B pula ialah Adam dan isteri duduk bersebelahan. Bererti dia mesti duduk bersama-sama. Okey, mari kita tengok kes yang pertama iaitu tiada syarat. Cari susunan kedudukan mereka jika tiada syarat. Okey, kita gambarkan kedudukan 5 orang seperti dalam rajah. Baiklah. Okay, jalan penyelesaian dia bagaimana agaknya? Okey. So, seperti yang kita belajar tadi, kalau susunan dalam bulatan bagaimana untuk mencari bilangan pilih aturnya Syamira dan murid-murid sekalian? Macam mana kawan-kawan? Okey, untuk susunan pilih atur dalam bentuk bulatan, dalam kurungan n tolak 1 faktorial. Faktorial, tepat sekali. Okey, nampak tak kita dah pandai nak gunakan rumus yang mana? Okey, boleh kira sama-sama murid-murid dan Syamira? Boleh, cikgu. Okey, bilangan susunan bagi 5 orang dalam satu meja bulat. Jadi, bersamaan dengan kalau kita tengok, kita buat kurungan terlebih dahulu. 5 tolak 1 tutup kurungan dan faktorial. Jawapannya ialah 24, cikgu. Ya, tepat sekali. Tahniah. Okey. Wow. So, soalan A biasanya mudah lagi, betul? Okey, apa kata kita pergi kepada soalan B pula, Syamira dan murid-murid sekalian. Soalan B ditanya, cari susunan kedudukan mereka jika Adam dan isteri duduk bersebelahan. Ini boleh dikatakan bersyarat. Okey, pilih atur bersyarat. Di mana tadi kita ada 5 orang yang duduk secara tiada syarat. Okey, sekarang kita mesti tetapkan Adam dan isteri di mana berada dalam meja bulat tu mesti bersama. Jadi sebenarnya kita boleh anggap Adam dan isteri ni kita ikat dia. Jadi sebenarnya tinggal berapa orang kalau kita ikat mereka berdua. Kalau tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ikat mereka, Adam dan isteri dia. Adam dan isteri, maka Adam dan isteri ini dikira sebagai satu, cikgu. Betul, tepat sekali. Jadi kalau dikira sebagai satu, 1, 2, 3, 4, cikgu. Ya, pandai Syamira. Okey, murid-murid semua dapat. Okey, betul tadi kita tetapkan Adam dan isteri sebagai satu individu. Sebab mereka akan duduk bersama. Baik. Okey, jadi sekarang daripada N kita ialah 5 tadi, jadi N sekarang tinggal 4. Jadi boleh menggunakan rumus yang sama tadi. Apa rumus untuk bilangan pilih atur n objek berbeza dalam bulatan? Rumusnya ialah dalam kurungan n tolak 1 tutup kurungan faktorial. Tepat sekali. Okey. Tapi dalam masa yang sama, okey, kita kena ketahui Adam dan isterinya juga walaupun dia berada di kedudukan yang berbeza bersama-sama, mereka berdua juga boleh bertukar sesama mereka. Okey, kalau tengok gambaran di sini, Adam dan isteri boleh duduk Adam di kiri, isteri di kanan, atau isteri di kiri, isteri di kanan, Adam di kiri. Okey, jadi di situ juga dah ada 2 susunan. Jadi bilangan keseluruhan susunannya ialah 4 tolak 1 kerana ada 4 sahaja. Kita anggap sebagai 4 objek. Tolak 1 ialah rumusnya faktorial darab dengan 2. Okey, darab 2 tadi tu sebenarnya daripada mana tadi Syamira? Daripada bagaimana Adam dan juga isterinya boleh bertukar tempat. Bertukar tempat. Pandai, bijak sekali. Okey. Jadi kesimpulannya kita akan dapat jawapannya
Baiklah. Ada dan isteri ni boleh bertukar tempat. Okey, jadi ada kita darab dengan 2 menunjukkan ada 2 cara Adam dan isteri bertukar tempat. Jadi berapa jawapan yang murid-murid dan Syamira dapat? Jawapan yang saya dapat sama tak dengan kawan dekat rumah? Jawapannya ialah 12, cikgu. Ya, tepat sekali. Tahniah Syamira dan murid-murid. Nampaknya soalan kemahiran berfikir arah tinggi juga dapat dijawab dengan baik oleh murid-murid dan Syamira juga. Okey, jadi cikgu rasa objektif hari ini telah tercapai, iaitu kita telah mencari 3 kes pilih atur. Okey, 3 kes pilih atur. Mari kita rumuskan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu rumus-rumus pilih atur. Okey, rumus-rumus ni perlu diingat walaupun mungkin diberi dalam peperiksaan nanti. Okey, rumus yang pertama tadi kita ada situasi linear dan juga situasi dalam bentuk bulatan. Okey, yang kes yang pertama iaitu n objek berbeza. Rumus dia apa tadi Syamira dan murid-murid sekalian? Untuk n objek yang berbeza, npn bersamaan dengan faktorial n faktorial. Okey, tepat sekali. Okey. Seterusnya bagi rumus dalam bulatan pula, bagi n objek berbeza ialah P sama dengan dalam kurungan n tolak 1 tutup kurungan faktorial. Tepat sekali. Okey, untuk kes yang kedua pula kita ada n objek berbeza diambil r objek pada satu masa. Juga ada 2 situasi di sini iaitu dalam bentuk linear. Kita ada rumusnya ialah n PR sama dengan n faktorial bahagi dengan dalam kurungan n tolak r tutup kurungan faktorial. Betul. Dan begitu juga dalam rumus bagi n objek berbeza diambil r objek pada satu masa dalam bentuk bulatan pula. Kita akan gunakan r ialah bilangan objek yang diambil. Jadi P bersamaan dengan NPR bahagi dengan R. Okey, seterusnya hanya satu situasi saja untuk pilih atur bagi N objek yang melibatkan objek secaman, iaitu formulanya apa tadi Syamira? Objek secaman ni lain sikit kan cikgu? Dia sangat ringkas saja. Iaitu P sama dengan N faktorial bahagi dengan A faktorial B faktorial. Ya, tepat sekali. Okey, tahniah Syamira dan murid-murid sekalian. Cikgu percaya rumus-rumus ni telah berada dalam kepala anda dan anda mungkin mahirkan lagi dengan menjawab soalan untuk lebih mahir dan mudah mengingat semua rumus-rumus yang kita pelajari pada hari ini. Ya, cikgu. Wow, dah sampai ke penghujung dah kelas kita, cikgu. Betul. Tapi saya rasa ada masa lagi. Saya nak tanya cikgu pula. Tadi kita dah belajar tentang Lego. Kalau untuk susunan yang cawan tu pula, cikgu, ada tak penerangan yang cikgu boleh sampaikan? Kat sini cikgu ada tip istimewa untuk murid-murid sekalian. Okey, untuk pemahaman, mari kita pergi kepada meja. Untuk pemahaman tentang susunan n objek berbeza dalam bentuk bulatan tadi. Okey, kalau tadi kita teroka dengan menggunakan pada raja-raja di slide. Okey, dengan susunan bulatan mengikut arah jam. Baik, cikgu. Jadi dalam pemahaman yang lain kita boleh anggapkan begini ya Syamira. Katakan kita ada 4 gelas yang berbeza warna untuk menyusun dalam meja atau kedudukan bulatan. Okey, untuk 4 pilihan 4 warna gelas yang berbeza. Gelas yang pertama, kita andaikan gelas pertama berwarna hijau. Jadi gelas hijau ni kalau berada pada kedudukan di berdekatan dengan saya di bawah. Jadi kita akan perhatikan pandangan gelas yang kita nampak ialah di hadapan dia ialah kosong dan kiri kanan juga kosong. Jadi ini boleh dikatakan satu cara susunan. Baik. Okey, berikutnya jika gelas hijau juga dialihkan pada bahagian kanan, okey, boleh tak Syamira nyatakan macam mana pandangan gelas ni tadi? Kalau macam ni, mari tengok pandangan depan kosong dan kiri kanan pun kosong. Letakkan kedudukan kita pada gelas tersebut. Okey. Adakah sama dengan kedudukan tadi? Sama, cikgu. Depan kosong dan kiri kanan kosong. Juga pada keempat-empat kedudukan di hadapan kosong dan kiri kanan gelas hijau tersebut kosong. Jadi untuk kalau menggunakan cara kotak, iaitu cara kotak tadi, kotak kosong, untuk kedudukan yang pertama kotak kosong tersebut hanya ada satu pilihan, bukan lagi 4. Kalau 4 tadi ialah susunan secara linear, bilangan pilih atur secara linear, tapi secara bulatan dia hanya ada satu sahaja pilihan. Okey, begitu juga kalau yang jika susunan bagi gelas yang kedua, katakan kita ada gelas kuning Syamira ya. Gelas kuning kita letakkan pada kedudukan sini. Mari perhatikan sama-sama ya murid dan Syamira. Kalau berada di bahagian kanan, jadi apa kedudukan yang kita perhati ialah di sebelah kiri kuning tersebut ialah warna hijau, di depan dan kanan kosong.
Itu satu cara. Baik. Okey, cara kedua, kalau kita letakkan di depan, apakah kedudukan dia, Syamira, yang dapat diperhatikan? Gelas kuning. Untuk gelas kuning, di depan ada gelas berwarna hijau, kiri kanan kosong. Ya, itu dah. Adakah cara dia sama seperti tadi? Tak sama, cikgu. Dua cara berbeza. Begitu juga kalau kita letakkan di kedudukan belah kiri gelas hijau, di depan kosong, dan di belah kiri kuning tersebut kosong. Jadi ketiga-tiga susunan berbeza. Untuk gelas kedua, dia istimewa sikit, kesusunan ni ada 3 susunan berbeza. Okey, berikutnya seterusnya untuk gelas ungu hanya tinggal 2 susunan ataupun 2 pandangan yang berbeza. Atau di sini dia akan mendapat depan hijau dan kiri kuning. Dan kalau di sini gelas daripada pandangan kita pada kedudukan gelas ungu, di depan kuning, kiri hijau. Okey, jadi 2 cara yang berbeza. Begitu juga tinggallah gelas yang terakhir. Satu cara saja. Jadi kalau menggunakan teknik kotak tadi, kita ada 4 kita ada 4 kotak kosong, iaitu kotak yang pertama hanya ada satu pilihan, tepat sekali. Kotak kedua 3, kotak yang ketiga 2, dan kotak terakhir ialah 1. Jadi daripada petua pendarapan, kita hanya perlu darab 1, darab 3, darab 2, darab 1 bersamaan juga dengan 3 faktorial. Dia bukan lagi 4 faktorial tadi, betul tak? Betul, cikgu. Itu yang dia menyebabkan kurang 1. Okey, diharap dengan tips ini memudahkan murid-murid faham lagi tentang bilangan pilihan batul bagi n objek berbeza dalam bulatan. Baiklah. Macam tu, wow, cukup jelas penjelasan cikgu tentang bab 4 ni, iaitu pilih atur. Jadi macam ni kawan-kawan semua, dah jelas ke sekarang? Diharapkan penjelasan cikgu memberikan pencerahan kepada anda semua untuk memahami lagi bab ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Subaidah atas kesudian bersama dengan kami di studio pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat, iaitu Cikgu Fatimah Zahra Osman, kerana bersama dengan kami. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Teruskan setia menimba ilmu hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bye.